أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. صلاة الله وسلامه على نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadan Perdana, barisan ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini sebagai ganti kepada Ustaz Hafiz. Betul. Yang sepatutnya giliran beliau pada malam ini, namun disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan, insya-Allah kita sama-sama berkongsi. Bukan untuk mengajar, bukan untuk kita membahaskan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Sekadar perkongsian berkaitan dengan tajuknya bebas, tidak pula diberikan khusus. Kalau dia bagi khusus, gagal juga. Bergagal bagaimana? Kerana biasanya orang ambil masa, paling tidak pagi tadi beritahu dan juga prepare, dia kata. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, setelah sekian lama bertemu kita kembali pada arena waktu selepas maghrib. InsyaAllah kita kongsikan beberapa perkara yang bidangnya bidang saya. Walaupun pengajiannya usuluddin falsafah, tapi bukan itu yang saya nak bicarakan pada malam ini, tetapi berkongsi berkaitan dengan pengalaman yang lain. Khusus sekali, kalau mungkin belum lagi tembus di media kita hari ini, kerana perkara yang saya bawa ni perkara yang biasa orang buat. Ya, kalau orang tanya sekaya, Ustaz nak ceramah tentang apa? Saya kata satu je yang saya nak ceramah. Ya, berkaitan dengan Quran je, saya tak nak dah yang lain. Kerana pertamanya ramai dah nak cerita bab hadis. Orang kata bab hadis 40, ramai dah orang. Nak baca tentang tafsir pun ramai orang yang mengaji, yang belajarnya. Kalau kita tengok susun pada malam, saya ingat lebih daripada 12 orang kat masjid ni. Sebab apa? Kerana ada yang mingguan, ada yang 2 minggu sekali, dan ada yang sebulan sekali. Alhamdulillah, di masjid ni maknanya penyusunan program tu padat. Cuma kadang-kadang kita maklum situasinya tak dapat disebabkan situasi yang kita hadapi ni dengan banjirnya, COVID-nya. Jadi semua itu merupakan cabaran-cabaran, bukan sekadar kepada penceramah tetapi juga kepada kita yang menunggu. Tunggu-tunggu tak sampai-sampai.
Jadi alhamdulillah dan insya-Allah kita kongsikan. Nampak slide tak? Ada slide? Ada. Jangan peliklah tajuknya. Inilah tajuk yang saya pergi ke mana-mana dalam bahagian pengurusan kami. Programnya bukan tajuk ini. Tajuk yang besar lagi namanya, kalau tengok dalam Facebook JAID, Jabatan Agama Islam Pahang ini, dia ada satu program Tadabbur Al-Quran. Yang mana dalam Tadabbur Al-Quran ini kami menyelitkan, atau saya menyelitkan dalam 3 pusingan itu. Dia macam forum. Kadang-kadang bertiga, kadang-kadang berdua. Yang berdua ni lepas maghrib hingga isyak, berdua orang. Yang bertiga ni biasanya dijalankan secara lebih kurang 1,5 jam ke 2 jam. Kerana bahas dan bincangnya lebih luas lagi dah. Sebab bila 3 panel ni, maka masa pun diagihkan lebih panjang. Jadi kalau lepas maghrib nak buat 3 pusingan, dia panel 1 5 minit, panel 2 10 minit. Panel 5 1 5 minit, 2 10 minit. 1 5 minit, 2 10 minit, selesai 40, lebih kurang 40 minimum minit keseluruhan. Jadi antara maghrib dengan isyak tu, kalau ikut dalam kita keadaan SOP kita, itu je masa sempat. Tapi kalau lepas pada waktu ataupun pada waktu yang lain, dijalankan lebih kurang 1 jam suku hingga 1,5 jam. Maka bahas bincangnya agak luas. Antara pengisiannya iaitu berkaitan dengan kaedah ini. Kaedah ni memang tak terkenal di mana-mana, tetapi boleh diambil daripada Facebook lah. Ni bukan nak promosi Facebook, cuma nak beritahu ada. Kalau dalam YouTube pun ada untuk rujukan. Mungkin malam ni kita borak pembincang pun rasanya tak sempat habis juga. Tapi bolehlah dikongsikan untuk kita jadikan panduan pada masa akan datang. Kerana apa saya bila sebut kata tajuknya, saya memang suka ambil Quran je. Kerana tadi saya sebut mana ramai dah orang ceramah. Tafsir Quran pun orang buat, segala-galanya dah. Tapi dalam bab Quran ni, dia agak sedikit ketakutan. Sebab kalau kelas tajwid Quran ngaji ni, semua orang takut belaka. Tapi yang insya-Allah tuan-tuan hadirin hadirat, bukan nak suruh baca pun, perkongsian sahaja. Dan saya atas pengalaman yang kami buat, walaupun malam ni tak kita keluarkan kertas, sebab kalau yang tadabbur Quran kita tak bagi slide, tak keluar slide macam ni, kita bagi kertas untuk panduan ayatnya dan juga metod yang kita kongsikan. Sebab itu malam ini saya kata kita berkongsi pengalaman dalam bab Al-Quran. Walau bagaimanapun perkara ni juga dibincangkan di 3 lokasi terdekat dekat sini. Tapi janganlah kejar pula ke sana esok. Tunggulah rezeki pula. Dekat Syakirin kita ada pada hari Selasa minggu kedua. Di masjid tepi pantai Kempadan hari Isnin minggu kedua, hari Selasa. Hari Isnin minggu pertama dan ketiga di surau Asyakar, di surau perumahan Kau Rendah kita. Jadi tujuannya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan ini ialah berkaitan dengan Quran yang kita baca. Saya cuma buat intro lebih supaya kita nampak. Sebab Quran ni tuan-tuan, kalau kita nak sebut ceritanya, banyak persoalanan saya lah. Tuan-tuan tak perlulah timbul persoalanan tersebut, sebab takut tak boleh jawab. Jadi saya duk tengok balik semula tuan-tuan, betul ke Al-Quran ni turunnya dalam bahasa Arab? Itu persoalan yang pertama. Mungkin orang kata, biar betul soalan ustaz macam tu. Cuma nak beri gambaran. Nak beri gambaran, kita hari ini berpegang pada Al-Quran tu turun bahasanya ialah dalam bahasa Arab. Kerana dalilnya ada. Dalil dalam Al-Qurannya ada. Dan Al-Quran itu sendiri sebagai bukti dalil hujah yang kuat, dia memang bahasa Arab. Tak ada orang pun yang mengaku ke bahawa Al-Quran diturun dalam bahasa Turki. Tak ada kan. Tapi nak beritahu tuan-tuan,
Ada 7 bentuk Quran ni sebelum dia jadi bahasa Arab. Sama ada yang dibacakan oleh Jibril alaihi salam, juga dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu asalnya dia ada 7 bentuk. Kalau nak cerita satu-satu ni banyak, panjang. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ayat Iqra atau surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Yang kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi sampailah kepada akhir ayat yang kelima. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi atau menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma ana biqari'in, aku tak reti. Itu bahasa kita. Ma ana, tidaklah aku, biqari'in, membaca. Ma ana biqari'in, bahasa Arab dia lain, bahasa Melayu dia lain. Makna yang sama. Aku tak reti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ gambarannya, adakah itu ditulis dalam bentuk Al-Quran itu, yang paparan yang diminta oleh Jibril alaihi salam itu baca itu, adakah dalam bentuk tertulis, terbentang dan sebagainya? Itu pertanyaan yang kita boleh tengok. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, saya pun duk cari-cari juga dalam kajian-kajian yang lepas, yang membuktikan bahawa Al-Quran itu yang tertulis itu adalah dalam bentuk resam zaman Nabi atau resam zaman kita. Duk cari lagi kok ada yang penemuan-penemuan, kajian-kajian yang dibuat berkaitan dengan Al-Quran ini. Belum ditemui adakah ulama, cuma digambarkan oleh ulama bahawa Al-Quran ini yang ditulis itu adalah dalam bentuk satu lembaran kain yang tertulis. Itu sahaja perkataannya. Tertulis dengan ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Tertulis perkataannya. Kalau kita ambil pada pandangan kita, dah pastilah ada tulisannya. Tetapi adakah itu tulisannya dalam bentuk resam pertama yang tak bertitik, yang tak berbentuk, yang tak berbaris, ataupun yang ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk yang kita tengok hari ini. Yang kita tengok hari ini, yang kita baca hari ini, yang sebelum 10 tahun sebelum ini, ramai di kalangan kita yang telah pun hafaz Quran, yang telah pun khatam Quran, tapi bila datang pada tahun 1994, maka kita dah tak boleh baca balik semula. Kerana apa? Kerana kecanggihan, kemudahan yang ada dalam penulisan resam Osmani itu sendiri. Itu kemungkinan yang boleh kita hanya sekadar sangkaan kemungkinan. Baik tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk yang berbagai lah. Ada mengatakan bahawa diturunkan dalam bentuk perbicaraan antara Jibril alaihi salam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berhadapan, bersemuka, bercakap. Ada juga yang diceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah Taala sendiri. Dalam hakikat bahasa tidak dapat dimengertikan, tak dapat nak diceritakan bagaimana percakapan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisah yang sama. Mana ada berlaku Musa taklima. Mana Musa ni, Nabi Musa bercakap, berkata, berborak-borak bahasa kita dengan Allah Taala. Hakikat borak itu bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya Nabi dan Rasul yang berkenaan sahaja yang mengalami ini, dan tidak diceritakan kepada para sahabat bagaimana. Selain daripada itu, ada juga Al-Quran ini dibentuk turunnya dalam bentuk antaranya berat, dalam bentuk angin, dalam bentuk panas, dalam bentuk dingin dan sebagainya. Dan hinggakan juga ada mengatakan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ketika ada masa dia berbunyi seperti loceng. Ini adalah bentuk-bentuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlaku situasi itu, penurunan dengan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menterjemahkan ke dalam bahasa Arab Fusha. Arabnya Fusha, bukan Arab Ami. Bila ayat Fusha, maka tertakluk dia kepada sistem tata bahasa yang lengkap.
Sebab itu sampai hari ini tuan-tuan, Nabi ni bukanlah orang kata sebab dia lahir di satu bangsa yang agak maju juga dari segi kehidupan mereka, tetapi jahil dari segi agama. Mereka ni hidup dalam suasana yang mana kalau kita tengok maknanya tata bahasa dah cukup komel dah, tapi nama comelnya juga Quran ini turun dalam bentuk yang orang kata tak ada boleh lawan. Sehingga kan hari ini tuan-tuan, tata bahasa dalam bahasa Arab yang ada hari ini yang diajar oleh Sibawih, panggil Sibawih ni ialah guru pakar dalam bidang nahwu Arab. Ya. Mereka mengeluarkan kaedah i'rab dan sebagainya daripada dalil tandanya daripada Al-Quran. Bagaimana? Bismi itu datangnya apa ada terjemahan dan sebagainya. Tetapi bila mana ada golongan muda nak cuba untuk tengok, nak create satu baru, dia kata tidak ada kemampuan kita untuk menerit yang baru, ya, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya, sebab itulah Al-Quran ni dia tak akan dapat diubah walaupun satu huruf nak ditambah atau dikurang, tak akan mampu, tak akan dapat. Nak diselit pun tak boleh. Ya, sebab apa? Sebab setiap perkataan dia bersambung dengan yang kedua, dia ada hubungan. Bukan sekadar hubungan dari sudut makna, tetapi juga berhubung barisnya itu. Ya? Kalau kita tengok tuan-tuan, ayat Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Fatihah ayat pertama, kalau kita dengar baca elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sekejap. Nun kening. Bismillahirrahmanirrahim. Nun kening. Ngapa? Dia berhubung ayat itu dari sudut nahunya, terbina di atas konsep kalimah dan terbina dalam konsep ayat yang bersambung. Baris dia tu kalau kita nak mula balik pun dia macam tu, nak sambung pun macam tu, tak akan berubah. Walaupun kita kata nak ubah tak jadi, sebab penghujung itu dia hasilnya akan menyebabkan yang belakang tadi berubah. Mana kalau kita tukar baris. Walaupun ibtidak pun, ibtidak nak pakai hak kita ikut baris semula tak boleh. Mesti ibtidak dengan baris. Bila kita ibtidak, maka baris yang dibuat di situ, yang dah ada situ, tak berubah sampai bila-bila. Kita katakan dalam Al-Quran contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada kaul yang lain mengatakan boleh ibtidak pada an'amta. Boleh tak kita tukar an'amtu? Memang tak boleh dah. Berubah, bertukar makna. An'amtu, in'am pun tak boleh dah, tukar jadi makna lain dah. An'amta 'alaihim. Nak ubah alaihim, alaihum tak boleh kecuali dalam qiraat. Tu bab qiraat dhalli, nak tukar dhalun, nak tukar sewenang-wenang tidak boleh, kecuali pada bab qiraat. Baik hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Nabi SAW meletakkan dasarnya mesti itulah bacaannya. Sebagaimana Jibril mentasmik, mentalaki, memusafahahkan Al-Quran dengan baginda Nabi SAW. Jibril pun bila baca Quran, bacanya dalam lahjah Arab juga. Buktinya apa? Bila Nabi SAW bercerita bahawa Nabi SAW dia akan khatam dengan Jibril alaihi salam. Jadi kalau Nabi baca bahasa Arab, takkanlah Jibril bahasa lain pula. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini kalau kita ambil iktibar, ambil pengajaran, memang besar. Kenapa tuan-tuan, hadirin hadirat, kenapa saya suka biar Quran hak lain tu bagi orang lain? Ilmu ni ada dua benda tuan-tuan. Pertama, ilmu ada yang kata Sayyidina Ali, ada yang kata para ulama. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamari. Ilmu kalau dia belajar, tapi kalau tak beramal dia tak ada hasil. Al-ilmu bila amalin.
Ilmu yang tidak diamalkan kasyajaratin bila samarah, seperti pokok yang tidak berbuah. Ya, kenapa? Sebabnya begitu susahnya. Sebab tu ada orang tanya, ustaz, baik kita faham ilmu Quran, isi kandungan Al-Quran daripada kita membaca. Kerana membaca ini fadilatnya kecil. Betul ke kecil? Fadilatnya betul ke kecil? Ya? Soalnya dia kata kecil besar, kita main duk kecil besar, tak apalah. Kecil besar itu ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sikit atas ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari sudut ilmunya mampu atau tidak kita nak buat. Tuan-tuan, kalau kita sebutlah dalam Quran ayat ni pun kita tak mampu buat, ramai tak mampu buat termasuk saya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu nak meringankan beban anak-anak yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ni boleh dah. Nak berjawab ni. Kalau kamu nak meringankan beban tanggungjawab kepada anak-anak yatim, iaitu yang ditinggalkan oleh yang meninggal, bukan yang ditinggalkan. Salah, jangan salah faham. Anak yatim ialah anak yang ayahnya meninggal. Ayah yang meninggal. Fankihu ma tabalakum, maka hendaklah kamu berkahwin seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah. Masna 2, kalau mampu sila. Wasulas 3, waruba' 4, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau tak mampu buat satu. Ilmunya ialah amal. Nak jadi seorang yang kata kepada adlun fa in ta'dilu, nak adil itu bukan benda mudah. Adil itu bukan seperti mana kita katakan mana adil itu ialah dengan memberi sama rata, tidak boleh. Orang yang badan besar, isteri satu badan besar dan kecil, tak boleh bagi pakaian serupa. Warna mungkin boleh, tapi ukuran tak boleh. Susah nak adil ini, konteks adil. Sebab ilmu ni bila amalin kasyajaratin bila samarin. Jadi kita ni belajar banyak, Masya Allah. Bukan nak menunjukkan bahawa kita jangan belajar ilmu itu, kerana itu adalah panduan hidup kita. Cuma ada orang dia marah kita, ajak mengaji dia marah. Sebab apa? Dia kata ngaji bukan ada apa. Itu kata dia. Tapi kata Allah lain. Kata Allah, memang Allah tak sebut perkataan mengaji. Fa in ja'akum bil hasanati falahu amsaluha falahu 'asyra amsaluha wa faman jaa'a bis sayyi'atin falaha falahu amsalha. Dan surah At-Taubah. Tu imam kita ada, boleh refer balik. Tu ada ayat tu. Siapa yang buat benda hak baik, bersamanya suatu yang kebaikan, baginya itu 10 kebaikan. Jadi mengaji Quran ni benda hak baik ke tak baik? Itu persoalan ni. Jangan tanya dari hak lain. Baca tu baik ke tak baik? Saya tak ada hak tak baik. Sebab dia ngaji bukan ganggu orang. Yang ganggu tu hak siapa? Hak ngaji, hak tak erti bahasa ni. Hak tu orang kata tai ngaji, ada orang sebelah sedang sembahyang Allahu Akbar. Dia ngaji pula. Kalau sekadar ngaji luruh dia tahan lagi. Dia bantai bertaranu pula, gagal tu imam sebelah apa ni? Jemaah sebelah tu nak ngabih Fatihah. Ngapa? Sedap sangat suara hak ya ngaji tu. Paraklah. Tapi kalau dia tengok dia pun baca, tapi nadanya selamba Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jangan buat tanya orang datang, orang ramai datang tu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanya orang nak semayang tu berlagu macam tu, nyanyilah sahabat tu. Dia biasa mendatang, nampak dia mendatang tu, tak ada je ya Allah, tak ada masalah. Mencari kesesuaian waktu. Baca tak datang, tak mendatangkan gangguan. Kalau tak ganggu, kalau ada gangguan, tengok hari ni kena, kita kena, maka kita ubah, tengok balik setengah suasana dan sebagainya. Jadi tak ada orang baca Quran tak datangkan apa-apa pada orang lain. Sebaliknya, satu kelebihan. Habis je kita baca, dia baca tadi Fatihah, dia pun ikut kita berkaji dah. Wah pula nak berhenti habis sebab baca Yasin panjang sangat.
Sedap ngikut tak imam, rakaat pertama habis satu Yasin ke dia. Sedap elok dia masuk, tok imam baru dia pun masuk, tak imam belum mula. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Baca slow. Habis amin. Tiba tak imam pun baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun ikut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Habis satu Yasin di malam tu. Dapat rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallah balik semula. Itu kelebihan-kelebihan tak ada pun datang kepada keseksaan pada dia. Kecuali dia lah pula. Allah. Lama baca. Rokok ni pilihan awak sendiri. Bukan melibatkan orang lain. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini kalau kita baca maknanya tidak ganggu pada orang lain. Baik tu bila tak ganggu pada orang lain, maka di sana kelebihan Allah janjikan seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang baca Quran, maka di situlah kita tengok. Kita baca satu muka alhamdulillah, satu muka agak-agak berapa huruf. Hingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga orang yang baca walaupun terangkok-rangkok nak habis satu baris. Member habis satu muka, dia baru habis satu baris, pun tetap Allah ganjarkan dengan kelebihan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya depan ni tak nampak apa ni waktu pukul berapa. Cakap memang sedap depan ni. Tapi kesian kalau langgar waktu tak capai pula ada sebelah ya. Okey, baik, saya nak kongsikan dari segi aspek bagi orang yang kali pertama mendengar bicara ini, boleh ambil sedikit renungan ataupun tumpuan. Kita baca Quran isunya. Kita baca Quran, sekarang ni dah ada arahan ataupun kita mengikut kaedah titah ke bawah duli, pemangku raja faham. Lepas mayang nak buat surah Al-Kahfi, surah Tabaraka. Surah muluk kita buat alhamdulillah. Cuma persoalan yang pernah saya kemukakan di mana-mana dari sudut tajwid. Ini kena jaga. Sebab apa? Kenapa? Kerana tajwid ini telah pun sepakat para ulama untuk kita perlu jaga. Bila kita baca Quran, kata ulama sepakat muafakatnya fardu ain untuk membaca dalam bentuk bertajwid. Ini yang paling susah nak buat. Ada orang bertahun mengaji Quran, belajar Quran ni, belajar bertahun tak lepas juga. Bila baca langgar juga. Ini masalah. Kalau tanya seorang-seorang sini agak malam ni, kalau kita test seorang-seorang berani nak baca, nak test tajwid ni. Hak tak pernah baca dah tentu gigih. Hak pernah baca pun, hak saya sendiri, saya sendiri kalau test dengan orang, tak kira siapa, gegar sikit-sikit. Itu pun orang kata, takkanlah tok guru ngajar ngaji pun gegar juga. Jangan benda ni. Jangan. Sebab apa? Kita tak boleh nak kata. Sebab di antara seorang dengan seorang ni, dia punya ada benda. Kalau kita sebut derajat tu, kita kata itu kan. Tapi memang ada. Saya agak kalau bincang apa ni, baca dengan Tok Imam, ketor je. Sebab dia Tok Imam. Gitu. Baik hadirin hadirat, saya nak kongsikan dari segi aspek kita nak jaga tajwid. Tapi yang ni sebagai panduan sahaja. Sebagai panduan, lepas ni cubalah tengok balik semula. Refer dalam page Jabatan Agama Islam Pahang, di sana ada tadabbur Al-Quran. Cuma dekat Kuantan ni kita tak sempat nak masuk disebabkan keadaan banjir. Kalau tidak boleh juga Cuma malam ni ada live kat sini je lah Tapi skrin tak nampak Tapi kalau dibagi tadi kita cuba. Sini ada Unify ke? Ada ke? Ada Unify? Allah, kalau tidak tadi boleh link terus. Boleh link terus, boleh dapat, maknanya skrin ni pun kita boleh bawa masuk ke dalam saya punya tu, tapi saya akan masuk melalui saya lah. Tak apa, kemudian kemudian kita cuba buat macam mana Jadi kaedah namanya arba'in, nama je. Nama. Kenapa nama saya letak arba'in? Kerana penemuan saya. Saya sebut penemuan sajalah. Penemuan saya bahawa 4 hukum ini menjadi teras.
kepada hukum-hukum lain, untuk kita boleh kendiri, untuk kita jaga tajwid secara kendiri sendiri. Tapi 4 ni apa dia? Saya tengok dari mana hak dan dulu ya. Takut dia keluar hak lain. Ini pun saya tinggalkan, susah. Dia keluar gitu pula dah. Kita minta benda lain, dia keluar benda lain ya. Tak berkejap ya, minta maaf sekejap. Okey. Ni 4 perkara yang saya nak kongsi ya. Tak keluar pula. Minta maaf. Dia komputer lama ni, komputer tua. Biasalah dia kejap-kejap lambat. Baik. Yang pertama saya nak cerita hukum 4 hukum. Ni 4 ni ialah kategori, bukan nama hukum ya. Kategori hukum yang mana daripada 4 ni tadi saya buat satu bentuk permudah cara, iaitu melalui kita buat sendiri tanda tersebut. Ya, ada 2 tanda kalau kita temui 4 hukum ini yang kita perlu buat, iaitu kepada mushaf Al-Quran kita. Ya, menggunakan pensel dengan pemadam. Itu syarat dia lah. Pensel mesti ada pemadam. Ya, kenapa? Dengan cara itu kita insya-Allah tidak langgar. Ada hukum tapi dia kadang-kadang tenggelam timbul. Tu yang kadang-kadang bila kita baca Quran tu dia langgar hukum. Terlupa tu kerana apa? Kerana ilmu tajwid yang kita ada tu berada dalam situasi tenggelam timbul. Ada nampak tak? Tak lepas keluar pula dah. Jam pula dah. Boleh nampak tu? Tak keluar. Keluar. Oh, yang situ keluar saya je. Slide tak keluar Allahu Akbar. Tak dapat juga Tak boleh detect. Tak apa, kejap lagi saya tengok lagi. Padahlah dia tak duduk itu, dia duduk duplicate. Dia tak duduk duplicate. Tak lepas juga. Tak apalah, tengok dalam internet lah. Tengok dalam internet hak yang saya punya, nanti saya publishkan balik, saya beritahu di mana page dia. Sebab saya guna page, saya tak guna YouTube tak ada, tapi dia melalui grup page. InsyaAllah. Okey. Tak nampak jugalah. Allahu Akbar. Nampak muka saya je. Tak apa ya. Minta maaf insya-Allah. Dia yang pertama, 4 benda tu, yang pertama kena buat bulat. Kena buat tanda bulat. Mungkin orang lama pernah dengar ni dengan saya ni. Dia kena buat bulat, satu lagi kena garis. 2 benda je buat. Itulah penanda ni. Yang bulat tu, kaedah hukumnya, dia kena baca 4 atau 5 atau 6. Tapi nak beza susah. Bila nak beza susah ni tuan-tuan mudah aja. Setakat pemerhatian saya, sama ada qori ke, tak qori ke, imam hafiz tak hafiz ke, syekh tak syekhnya, dia kadar dia memang tak lari daripada 4, 5, 6 tu. Dalam konteks dia, kita nak kata dia baca 4 pun tak berani nak kata. Kadang-kadang nampak macam 4 tapi baca ni kurang daripada 4. Kita nampak macam 4. Ada yang kita sepatut baca 6 tapi bila kita dengar dia tu baca 7 pun ada. Ada yang baca kurang daripada dia. Jadi bila situasi macam tu, maka tidaklah secara hakikatnya kita nak baca Quran ni mesti macam tu. Statik semua orang, tidak. Kerana dia tertakluk pada laju baca, perlahan baca, kaedah hukum, kaedah bacaan ni dia ada kaedahnya tartil, murattal, tahqiq, tadwir, lepas tu hadar, tu semua kaedah-kaedah bacaan dia, laju, slow, lambat, cepat dan cepat itu pun dia sebenarnya tidaklah sampai satu tahap kita tak dapat nak detect sebenarnya. Tak dapat. Kalau yang gini seorang baca seorang tu, yang tu kita boleh. Tapi bila dia baca seorang, baca seorang diri, susah nak detect. Jadi asasnya senang, agak mudah sikit kita bagi pemula. Bila baca hak tanda buat yang kita bulat, baca gerak jangan kurang pada 5 gerak. 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerak jari jangan kurang pada 6. Kalau kita baca kurang pada 6 boleh tak? Boleh lagi.
Lebih sikit boleh, tapi jangan istilahnya kalau pendek janganlah terlampau macam 2 rakaat tu, tak kena dah. Ya. Wa ma unzila الذين يؤمنون بما أنزل الذين يؤمنون بما أنزل الذين يؤمنون بما أنزل dekada dia jangan kurang. Ma unzila tak kena. Wa ma unzila tak ada, 2 rakaat dia tinggal. Paling kurang buat 4 dan paling banyak buat 6. Bila baca balik, biasanya dia duduk tengah-tengah. Dia tak dapat buat 6 betul, tak dapat buat 4 betul. Ya? Duk perhati balik semula, kita atas pemerhatian saya buat, kebanyakannya ialah buat tengah-tengah. Jadi kita ambil tengah-tengah. Bilang sekadar 6 jari, ya, lebih sikit tak ada masalah, tak terganggu pun. Kalau nak tepat betul tu, itu talaki betul-betul, bilang betul-betul, langkahnya bagaimana dan sebagainya. Yang kedua, yang garis. Kita buat garis. Tadi bulat ni garis. Yang garis ni bilang 3 gerak jari. 1, 2, 3. Inna. Itu 3. 4. Inna. Dia panggil, rasalah sendiri. Sebab Quran ni, tuan-tuan, kalau dia terlebih, kita akan rasa terlebih. Kalau dia kurang, kita rasa kurang. Kerana itu kelebihan Al-Quran. Cuma biasakan. Dah biasa belaka, dah mengaji. Yasin dah baca. Surah apa lagi? Kahfi dah baca, surah Tabarakah pun dah baca. Mana surah Mulk, mana dah baca semua dah. Cuma nak menjaga pada kaedah hukumnya, baca seorang hak ni bilang, jangan lupa. Kalau bilang, insya-Allah sedikit sebanyak menambah baik. Yang pertama, dia ada 4. Yang pertama, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, ayat pertama, alif lam mim. Pada alif, pada lam dan mim tu ada tanda. Perasan tak? Ada do, pada dolin tu, pada dol, pada alif dia tu ada tanda. Itulah tanda yang perlu kita bulat. Semua tanda yang ada dalam Quran, tuan-tuan, permulaan asasnya bulatlah dulu, sehinggalah sampai satu tahap tengok dah faham. Tengok aja, insya-Allah boleh. Berapa perbezaan? Iaitu perhalusi satu persatu. Dia ada nama, ada 5 hukum tertakluk pada itu, iaitu jadi semua keseluruhan dia ialah 8 hukum tertakluk pada kaedah yang sama. Tapi perbezaannya yang 8 itu dia ditasahihkan satu persatu. Dia memerlukan untuk membezakan antara satu persatu. Masa saya belajar daripada kecil, memang kita beza. Yang satu ni lain, ni lain, ni lain. Tak sekarang ni, 1 dengan 2 tu serupa je. Tak dapat nak bezakan. Yang satu tu masih kekal, mat lazim masih kekal pada kedudukan asas daripada dulu. Tapi mat wajib dengan mat jaiz sudah ada pandangan atau 4 atau 5. Kalau dulu kami belajar masa kecil-kecil dulu, mat wajib ialah 5, mat jaiz ialah 4. Selain daripada yang itu, mat arid sukun dan juga mat badal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketiga dan keempat dia kena garis. Yang ni kena dengar elok-elok. Kalau tak dengar elok-elok, rugilah sikit. Nanti bertanya balik. Okey, yang kedua, dia nombor 2, nombor 3, nombor 4. Semua ni hanya perlu buat garis. Bilangannya ialah 3 gerak jari. Okey, iaitu yang pertama, kumpulan nun dan mim bersabdu. Kalau tengok Quran Masahah Osmani ni mudah. Sebab dia dah tanda macam tu. Tengok nun, tengok mim ada sabdu, maka hendaklah digariskan, maka selesailah bab menanda. Bacanya 3 gerak jari. Yang ketiga, ni kategori garis juga. Yang ketiga, yang ni agak susah sikit nak kenal, sebabnya huruf ni dia mati tapi tak bertanda. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau boleh tengok pada ayat yang ke-9 surah Al-Baqarah muka surat 3. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Bukan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat 8. Muka ayat 9. Okey.
Baik, seterusnya itu yang kedua. Apa ni yang ketiga? Yang ini kita garis yang akhir sekali, yang ni kena ingat sikit. Kena hafal lah, tapi jangan risau. Tak banyak. Orang lama memang terlekat dalam kepala dia dah. Ya. 6 memang dah lekat dalam kepala, tambah 2 lagi. Iaitu baris 2 semua kenal insya-Allah. Atau Nur Mati memang kenal. Ya, orang belajar tajwid, siapa sini sahabat kita yang kenal bab nun baris 2 ni, tolong bantu. Jangan makan seorang. Boleh? Jangan makan seorang. Makan sama-sama. Baris 2 atau nun mati bertemu dengan selain. Ni suspense sikit ni. Selain daripada hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, huruf izhar, lam, ra, idgham bila guna. 2. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, lam, ra. Maka selesailah berkaitan dengan 2 kaedah tersebut. Makna yang pertama 4, 5 atau 6, yang kedua gunnah. Yang kita tanda tu semua adalah gunnah, walaupun ada sedikit isu dekat situ, saya tak tempat nak jelaskan, tapi boleh refer dalam saya punya Facebook Jaid lah. InsyaAllah sana dah dijelaskan. Ya, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita untuk kita kongsikan bersama-sama manfaatnya dunia akhirat. Wallahu alam. Ya, baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tersilap bahasa, terkasar bahasa, menyinggung perasaan dan sebagainya, mohon maaf banyak-banyak insya-Allah. Wallahu ala kulli qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.